Kebijaksanaan dan hikmah itu adalah bila kita dapat memilih perkataan-perkataan yang sesuai dan isi yang paling sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Adilah. Saya merupakan seorang anak jati Sabah dan insya-Allah saya akan berkongsi sedikit kisah yang menarik ke pulau yang terpencil yang ada di Sabah. Perjalanan daripada kota Kinabalu ke Kudat mengambil masa sekitar 3 jam. Dan daripada Kudat, jeti di Kudat, kami telah mengambil feri yang mengambil masa selama 1 jam 15 minit untuk sampai ke sebuah pulau. Pulau yang sangat unik, pulau yang orangnya baik-baik, sederhana kehidupannya, iaitu Pulau Banggi. Jadi kami ke sana dengan naiki feri sampai ke jeti Pekan Karakit. Pekan Karakit ini pekannya sangat sederhana, walaupun pejabat-pejabat kerajaan pun sangat sederhana, sangat kecil, masjidnya pun sangat sederhana. Pekan yang sunyi, yang sederhana. Jadi kami sampai situ dan kami perlu lagi meneruskan perjalanan masuk ke dalam kampung, dan kampung itu didiami oleh orang-orang yang berbangsa dusun Bonggi. Dusunnya ada macam-macam ya. Kalau dusun yang berada di Kota Blut kita panggil sebagai dusun Tindal. Dusun yang ada di daerah Tuaran kita panggil sebagai dusun Lotut. Dusun Papar, dan dusun yang ada di Pulau Banggi kita panggil sebagai dusun Bonggi. Mereka ini adalah warga negara, bukan seperti Palauh yang hidup berpindah randa. Mereka ada tanah sendiri, tinggal di tempat yang sudah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Tapi mereka tiada bekalan elektrik, tiada bekalan air. Kami melihat ramai daripada golongan ibu-ibu, bapa-bapa datang beramai-ramai ke telaga dengan membawa gelen. Jadi mereka mengangkat dengan berat-berat, ada yang membawa tuala semua. Dan daripada telaga itulah mereka menggunakan airnya untuk memasak, mandi dan sebagainya. Ada yang punya telaga sendiri, dan pada waktu itu suasana sudah gelap. Kami mengadakan slot agama. Slot itu pengisiannya adalah berkenaan bersuci, solat dan kalimah syahadah. Bagaimana kita mahu ajar mereka bersuci dan sebagainya, sedangkan akarnya yaitu akidah belum lagi cukup jelas. Karena ada dalam kalangan mereka ini masih terkeliru antara siapakah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada kekeliruan. Jadi kita fikir pada waktu itu kita mesti menutup program itu dengan pengisian akidah. Jadi bila bincang-bincang, kita memilih seorang ustaz dalam kalangan kami juga untuk menyampaikan pengisian berkenaan surah Al-Ikhlas, tetapi dengan bahasa, laras bahasa yang paling mudah untuk difahami. Jadi bila fikir semula seorang ustaz itu kenapa kami pilih? Satu, karena logatnya itu pekat, orang bilang, maksudnya logat Sabahnya, logat dusunnya itu kuat. Itu apabila bercakap laras bahasanya itu akan serasi lah. Jadi di dalam pengisian itulah ditekankan tentang Allah, tempat segala makhluk memohon pertolongan, kan? Allahu Samad. Ditekankanlah bahawa amalan-amalan yang meminta selain daripada Allah itu seperti memohon kepada makhluk-makhluk halus adalah bertentangan dengan Islam. Dan alhamdulillah mereka boleh menerima dengan baik. Pada pengakhir program, Makcik, terima kasih kerana melayan saya dengan baik. InsyaAllah moga satu hari nanti ada rezeki lagi kita jumpa. Pengajaran yang kita boleh ambil, yang pertama adalah kita perlu tahu bagaimana untuk menyampaikan yang tepat kepada sasaran yang tertentu. Kerana mungkin kita ada macam-macam idea atau macam-macam pengisian yang kita mau bagi, tapi kebijaksanaan dan hikmah itu adalah bila kita dapat memilih perkataan-perkataan yang sesuai dan isi yang paling sesuai. Simple and sweet, padat, dengan menggunakan masa yang singkat. Dan yang kedua, kita perlu memahami apakah sensitiviti kaum lokaliti itu. Sebagai contoh, saya melihat anjing di kampung itu sehat-sehat belaka. Walaupun mereka ini kebanyakannya susah,
hidup mereka di pondok-pondok kecil, tetapi berkenaan haiwan peliharaan mereka sangat-sangat jaga kebajikannya. Ini adalah pertanda apabila seorang masuk ke dalam tempat sesuatu kaum, maka dia perlu memperhatikan perkara ini, kerana ada dalam kalangan kita mungkin yang begitu geli kepada anjing, tapi kita kena tahu anjing ini begitu dekat pada kehidupan mereka. Jadi janganlah sesuka hati baling batu ataupun hush halaukan. Kita biarkan saja, kerana apa yang paling penting adalah hati mereka itu perlu diikat dahulu. Jadi itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.